Komen daripada Super Thanks kita Muhammad Ehsan Ashraf dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komennya, "Thanks bro Kimi, teruskan kerajinanmu, insya-Allah akan diteruskan." Seterusnya daripada Muhammad Syafiq dengan sumbangan sebanyak RM6, "Bang Kimi, saya baru beli baju gift fifth, tak sabar nak tunggu baju sampai, masya-Allah. Dah lah support baju kita, lepas tu bagi sumbangan Super Thanks lagi. Thank you so much Muhammad Syafiq." Seterusnya daripada my brother Apik Chelsea yang lebih daripada 2 tahun menjadi Patreon aku dengan sumbangan sebanyak RM30, katanya, "Thanks master." Terima kasih banyak-banyak Apik Chelsea, dan kepada korang yang nak beri sumbangan ataupun hadiah kepada channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang beserta Super Thanks. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Akhirnya official preview untuk One Piece chapter 1102 telah pun keluar. Ingat, ini hanyalah preview, bukanlah spoiler. Jadi info yang akan diberikan mungkin tak banyak, tapi aku akan huraikan sebaik mungkin dekat korang semua. Preview ni aku dapatkan dari Pewpiece, di mana dia telah mempostingkan preview terbaru next chapter. Pewpiece ni memang seorang pen-spoiler ataupun leaker One Piece yang boleh dipercayai. Jadi maybe info ini adalah benar. Di postingan itu mengatakan #One Piece 1102 official preview. The scheme of the world government will swirl around Egghead. What will Luffy and the others do? Dari pernyataan ini, ia bermaksud yang Pulau Egghead saat ini telah pun dikepung seketat-ketatnya oleh pihak Marine dan world government. Jadi apa yang Luffy dan yang lain-lainnya akan lakukan? Dan aku memang tak sabar gila dengan chapter 1102 ini, sebab maybe apa yang kita semua harapkan selama ini akan kembali semula, di mana Oda menunjukkan kepada kita apakah keadaan sebenar yang sedang terjadi di Egghead ini. Sebabnya situasi di Egghead ini memang sangat epik dan banyak gila twist yang Oda boleh lakukan untuk saat ini. Contohnya bagaimana Oda nak twist keadaan yang sedang berlaku terhadap Bonnie saat ini. Adakah betul Bonnie sememangnya akan dimatikan untuk siri One Piece ini? Tapi aku rasa masih terlalu awal untuk Bonnie mati, kerana masih banyak plot yang Oda boleh kembangkan lagi untuk karakter jewelry Bonnie ni. Dan dari postingan Pewpiece ni pun kita dah dapat lihat gambar Bonnie yang sedang menangis. Jadi dari sini sudah menandakan yang Bonnie masih hidup, dan maybe Bonnie akan sedih disebabkan sesuatu perkara. Dan kalau betul lah apa yang aku bayangkan selama ini diperkenankan oleh Oda, nampaknya tak mustahil Kuma lah penyebab kenapa Bonnie menjadi sedih. Dan hanya ada 2 keadaan berkenaan Bonnie dan Kuma ini. Keadaan yang pertama, Kuma telah datang ke Egghead dan cuba selamatkan Bonnie, dan kerana itulah Bonnie menjadi sedih kerana akhirnya dia dapat bertemu kembali dengan ayah dia setelah lama dia tak jumpa dengan bapa dia tu. Lalu keadaan yang kedua dia pula mungkin still sama, di mana Kuma tetap datang ke Egghead, tapi yang menyebabkan Bonnie menangis adalah disebabkan Kuma akhirnya telah terkorban setelah menyelamatkan Bonnie. Dan untuk Kuma mati pun aku ada beberapa pendapat. First adalah kerana Kuma sudah sampai limitnya, kerana sebelum ini pun kepala dia dah hancur separuh kan, akibat daripada serangan daripada Akainu. Dan pendapat yang seterusnya, maybe Kuma telah menerima serangan dari Saint Garcia Saturn yang menyebabkan dia tak mampu bertahan dan terpaksa tinggalkan Bonnie untuk selama-lamanya. Selain daripada keadaan Bonnie dan Kuma, aku juga menjangkakan yang pertarungan antara Zoro dan Lucci mungkin akan ditunjukkan semula, tapi scene untuk pertarungan ni sudah hampir berakhir, di mana terlihat Roronoa Zoro lah yang bakal menjadi pemenangnya. Kerana Zoro pun tak boleh leka dengan pertarungannya melawan Lucci, kerana Zoro perlu cepat untuk bertindak dan selamatkan kru Mugiwara yang lain, dan Luffy untuk melarikan diri dari Egghead sebelum semuanya terlambat. Dan untuk huraian pertarungan Zoro dan Lucci ni, aku tak perlu jelaskan secara detail, kerana aku yakin korang semua pun setuju yang Zoro lah pemenangnya untuk pertembungan ini. Kemudian selain daripada Zoro, maybe scene antara Robin, Brook dan Jinbe akan dimunculkan, kerana aku yakin bukan hanya aku, bahkan hampir setiap peminat One Piece pasti menantikan ketibaan 3 orang ini di medan pertempuran menentang Saint Garcia Saturn. Kerana Robin dengan kejeniusannya, Brook dengan kepantasannya, dan Jinbe dengan kekuatan dan kekebalan tubuh badan dia akan memberi impak kepada pertempuran yang sedang berlaku pada saat ini. Kerana kita tak boleh pandang rendah dengan mereka bertiga ni, kerana mereka ni juga telah memainkan peranan yang cukup penting semasa di Wano suatu ketika dahulu. Dan selain daripada adegan kru Mugiwara ini, tak dilupakan juga dengan scene dari Ancient Robot, yang di mana robot ini akhirnya telah aktif kembali setelah bertahun-tahun tidak dihidupkan disebabkan
dia telah hidupkan balik disebabkan bunyi dari The Drums of Liberation. Kita kena ingat yang ancient robot ini juga pernah menyerang Marijoa suatu ketika dahulu dan menimbulkan huru-hara yang cukup dahsyat. Jadi tentunya kekuatan yang ada pada ancient robot ini tidak boleh diremehkan, kerana setidak-tidaknya ancient robot inilah yang akan menjadi penyebab dan penyelamat untuk kru Mugiwara ini. Yes, aku tahu walaupun ancient robot ini adalah satu robot yang telah lama dicipta, tapi kita tak boleh tentukan yang robot ini tidak kuat, kerana pasti akan ada kejutan yang Oda bakal munculkan melalui ancient robot ini. Lepas tu aku nak tambah satu lagi keadaan yang mungkin akan terjadi, di mana poin ini pun aku pernah sebutkan di dalam video aku sebelum ini, dan yes, ia berkenaan Kizaru. Kita dah tahu sebelum Operation Kuma dan Bonnie, Kizaru juga turut serta berpesta dan berkawan dengan Bonnie, Kuma, seolah-olah diorang ni adalah sahabat yang rapat. Dan tentunya dari keadaan seperti ini, maybe Kizaru bakal belot atau khianat kepada Shinji Garcia Saturn ataupun kepada world government untuk pertama kalinya bagi menyelamatkan nyawa Bonnie, sebab mungkin dia tak sanggup melihat Bonnie dibunuh begitu sahaja, kerana Kizaru juga tahu betapa bersungguh-sungguhnya Kuma dahulu yang melakukan apa sahaja dan sanggup mengorbankan diri dia sendiri untuk menghilangkan penyakit Bonnie. Dan disebabkan situasi macam ni, tak mustahil yang Kizaru akan mula sedar dan terpaksa mengkhianati Shinji Garcia Saturn, kerana dia tahu Saturn ini hanyalah orang yang mementingkan diri sendiri tanpa mengira nasib orang lain. Lepas tu jom aku nak kaitkan balik poin Bonnie dan Kuma tadi dengan keadaan yang bakal ditunjukkan untuk Nika ataupun Our Baka Sencho Monkey D. Luffy. Yes, memang tak dinafikan Luffy saat ini sememangnya sudah tidak sedarkan diri disebabkan dia sudah sampai limit ketika menggunakan Gear 5 menentang Admiral Kizaru. Namun aku yakin itu bukanlah pengakhiran, kerana Oda selalunya takkan mengecewakan plot untuk Luffy kita ni. Tak mustahil setelah ini Luffy bakal bangkit kembali dalam bentuk Gear 5-nya dan berhadapan dengan Shinji Garcia Saturn, kerana kita kena ingat Bonnie dan Kuma ini sememangnya ada kaitan dengan Joy Boy ataupun Nika ataupun Gear 5 ini. Sedangkan saat Bonnie nak keluar daripada Sorbet Kingdom pun, Bonnie telah menggunakan satu teknik dari Nika untuk membebaskan diri. Jadi aku memang sangat yakin walau apa pun yang berlaku, Luffy dengan Gear 5 pasti akan kembali, dan aku akan bagi beberapa jangkaan bagaimana Gear 5 Luffy ini kembali. Yang pertama adalah Bonnie akan menyanyikan lagu Nika yang selalu didengarkan daripada ayah dia, Kuma, dan disebabkan itu degupan jantung Luffy bakal kembali berdegup dengan laju dan kembali sedar untuk pulihkan keadaan yang sedang terjadi. Lalu situasi yang kedua pula adalah Nika ni mestilah muncul, terutamanya saat Kuma telah datang ke Egghead, kerana Kuma sudah lama menunggu kedatangan Nika ni, dan tentunya momen seperti ini akan jadi satu momen yang sangat sedih, hype dan epic, kerana apa yang diinginkan dan dihajatkan oleh Kuma sejak dari dia kecil akhirnya telah muncul di hadapan dia. Dan akan lebih epic lagi kalau sebelum watak Kuma ni dimatikan, Kuma sempat melihat keberadaan Nika ni, dan pada saat itu Kuma kembali tersenyum kerana akhirnya apa yang dia nantikan selama ini telah pun muncul, which is Nika yang bakal membawa kebebasan bukan hanya di Egghead, bahkan ke seluruh dunia One Piece. Dan pendapat aku yang terakhir adalah maybe flashback Kuma dan Bonnie ini masih diteruskan oleh Oda, tapi maybe kali ini flashback sudah di chapter yang terakhir, kerana chapter 1103 akan keluar awal tahun depan, dan Oda sememangnya tidak pernah mengecewakan kita dengan chapter pertama untuk awal tahun. Dan aku yakin momen yang hype gila-gila seperti kemunculan Dragon, fight Gear 5 Luffy versus Saturn maupun adegan-adegan hype yang lain pastinya akan dimunculkan di chapter itu, kerana Oda sentiasa akan berikan satu kejutan untuk kita semua di awal tahun. Dan kenapa aku kata masih ada kemungkinan untuk flashback Kuma dan Bonnie ini diteruskan adalah disebabkan sebelum ni pun Pupis pernah memberikan satu preview yang mengatakan chapter kemudiannya akan hype gila-gila, tapi ternyata previewnya itu kurang tepat. Jadi disebabkan itu aku still mengambil langkah berjaga-jaga untuk mempredikkan apa sahaja kemungkinan yang bakal berlaku di chapter 1102 ini. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, dan aku nak ingatkan kepada korang, baju Gear 5 keluaran Scoverto Hub hanya tinggal 28 helai sahaja lagi guys. Lepas ni janganlah nak menangis di hujung bucu katil, sebab desain Gear 5 bertemakan kurta ini memang takkan dikeluarkan dah, dan jika desain ini keluar sekalipun, lepas ni dia takkan bertemakan kurta ni lagi guys, kerana lepas ni akan ada desain baru pula. Dan guys, yang bestnya kali ni kami buat promo yang kau-kau punya untuk baju Gear 5 ini sempena nak habiskan stok, jadi memang rugi kalau korang tak dapatkan segera. Ayo guys, come on, support Kemiskop Verto. Hubungi number yang tertera di bawah, dan link aku letakkan di ruangan description dan di pin komen.
Ikuzo, ya rodomo. And see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi